Kita sampai kepada kedudukan hari ini yang agak buntu ataupun bercelaru ataupun tidak stabil dan tidak menentu ini kerana masalah parti pemerintah UMNO dulu telah kehilangan susunan penggantian ataupun successor. Ya. Pro and kontra kita tak tahu, tapi di bawah Tun Dr. Mahathir, successor ataupun pengganti-pengganti yang natural ataupun semula jadi telah hilang, ya, macam Tun Musa Hitam, kemudian Tengku Razali Hamzah, kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua ini dulunya adalah antara susunan pengganti ataupun successor selepas Tun Mahathir, yang senior, ya, ikut seniority mereka. Tun Musa hilang, Tengku Razali terkeluar, Datuk Seri Anwar Ibrahim tertendang, ya. Datuk Seri Najib baik, Muhyiddin baik, Zahid Amidi ke baik, ini adalah satu geng dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, ya, di bawah naungan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi penaung itu sendiri sudah kena potong, dan kerana itu ada kekosongan yang jarak yang luas. Lalu naiklah pemimpin-pemimpin yang belum tiba masanya ataupun pemimpin yang tidak belum masak sepenuhnya sebagai pengganti, dan dari situlah kerebutan ataupun keretakan ataupun perpecahan ataupun kelemahan itu berlaku. Jadi kalau kita boleh ulang balik sejarah, apa yang saya nak kata ialah masa Tun Dr. Mahathir itu saya rasa dah tamat, ya. Masa successor dia 3 orang 4 orang tu pun dah nak hampir tamat dah, ya. Takkanlah orang yang nak diganti itu masih relevant, orang yang nak mengganti itu semua dah tamat riwayat dah. Jadi please bagilah peluang kepada rakyat Malaysia bebas daripada cengkaman Tun Dr. Mahathir, ya. Bila kita berada dalam keadaan kain kita ni tak cukup, kalau kita angkat tutup kepala, kaki nampak, ya. Tidak ada majoriti yang jelas. Tetapi anchor dia, tonggak dia adalah PH sebagai en bloc 92 kursi, yang paling besar dalam parlimen berbanding parti-parti yang lain. Apa yang perlu dilakukan dalam Malaysia baru? Malaysia baru adalah transisi daripada perubahan rejim bila BN jatuh kepada satu keadaan yang baru. Lazimnya dalam mana-mana negara dalam transition ini selepas pertukaran rejim ataupun rejim change, yang perlu dilakukan adalah usaha konsolidasi ataupun usaha penyatuan di atas parameter yang tertentu dengan anchor kepimpinan yang memenuhi syarat-syarat, ya. Jadi konsolidasi ini, politik konsolidasi ini, politik penyatuan ini, lawan dia adalah politik perseteruan, ya, berseteru. Jadi selama-lamanya kalau kita lihat kenyataan Tun Dr. Mahathir, dia buat kenyataan terbaru, dia tak boleh terima Anwar. Yang lain tak apa, ya. Dia tak boleh terima Najib. Ahli Parlimen UMNO dia boleh terima. Jadi politik berseteru ini adalah lawan kepada politik penyatuan. Pada pendapat saya, Tun Mahathir dia telah meletakkan dirinya sebagai dalam kategori pemimpin cari gaduh, ya. Dalam keadaan transisi macam ni, kita kena ada pemimpin yang cari damai, ya. Tetapi prinsip-prinsip utama, parameter utama kena dihormati, macam mandat rakyat, pilihan raya lepas, siapa yang dapat mandat, PH, ya. Pemimpin dia Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, karakter dia boleh maafkan orang, lupa apa orang kata pada dia. Tun Mahathir dulu hentam dia, penjarakan dia,
dia boleh maaf terima Tun Mahathir sebagai pengurusi PH. Boleh terima Tun jadi Perdana Menteri. Dalam mesyuarat PH yang terakhir, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, please carry on Tun. You sambung terus. You jangan fikir nak berhenti. Saya akan sokong sampai habis. Ini karakter dia, ya. Tetapi Tun dia tak balas dengan positif. Ya. Dia memisahkan diri daripada PH atas alasan Tan Sri Muhyiddin bawa keluar bersatu daripada PH. Dia nak tubuh pejuang, dia dah tubuh pejuang, dia tak masuk balik PH. Dia kata pejuang tak ada kena-mengena dengan PH, tak ada kena-mengena dengan PN. Dulu dia buat alasan masalah Muhyiddin. Dia dah ada parti baru sendiri, dia jadi Presiden dan pengurusi. Kenapa dia tak boleh bawa pejuang masuk PH balik? Kalau dia jujur. Ya. Jadi politik permusuhan ini menghalang usaha-usaha ke arah Malaysia baru. Dan konsolidasi ini boleh dilakukan, politik penyatuan ini, dengan cara pihak-pihak yang lain menyokong Pakatan Harapan dengan terma-terma yang mereka persetujui. Baru kestabilan negara boleh wujud. Termasuk Tengku Razali. Tengku Razali bila dia bawa usul, dia nak undi tak percaya pada Tan Sri Muhyiddin, dia dah keluar daripada konsensus UMNO, ya. Dan tapi kalau dia nak pergi bersendiri, dia nak berpakat dengan Tun Mahathir saja, dia tak nak mesh dengan Anwar Ibrahim dan PH, saya rasa ini satu langkah yang tidak membantu membentuk Malaysia baru, ya. Dia seorang-seorang, macam mana dia nak dapat sokongan? Dan sepatutnya di bawah konsep konsolidasi ini, usaha-usaha dilakukan supaya Tengku Razali boleh berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, parti-parti UMNO dan lain-lain juga. PAS termasuk PAS. PAS ni saya dah cadang tahun 2019 lagi, ya. Walaupun saya tak senang dengan pemimpin PAS, performance PAS dalam kerajaan saya tak senang, tetapi dalam konsep menyatukan semua pihak bagi membentuk Malaysia baru, bagi membentuk negara yang lebih kuat dan menolong rakyat keluar daripada masalah ekonomi yang mereka hadapi pada hari ini, kita memerlukan kelapangan dada untuk bertemu dan consolidate semua pihak. Jadi apa pandangan Datuk dalam konteks Malaysia baru hari ini? Okey, bagi doktor, yang mula-mula adalah masalah ekonomi rakyat, ya. Ya. Apa pun tindakan yang nak diambil oleh mana-mana pihak mesti mengambil kira keperluan utama bagaimana mengatasi kedudukan penderitaan ekonomi oleh rakyat Malaysia. Peluang pekerjaan, kemantapan ekonomi, kemasukan pelabur-pelabur asing, termasuk sekarang ini adalah reallocation, kita panggil, penempatan semula industri dan korporat multinasional dunia daripada negara China ke Thailand, ke Indonesia dan ke Singapura. Di bawah penempatan semula ini, reallocation industri ini, Malaysia tertinggal, ya. Malaysia tertinggal. Yang datang mereka pergi Singapura, pergi ke Indonesia, sebahagian ada juga pergi ke India. Kenapa ini berlaku? Ialah kerana kita tak ada kestabilan politik selepas daripada mencuri mandat rakyat oleh Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan, ya. Dan 7 bulan atau 8 bulan kerajaan baru ini dibentuk, tak ada apa perkara pelan ekonomi yang meyakinkan, ya. Dan kita lihat macam dulu bekas Menteri Ekonomi YB Datuk Seri Azmin Ali, dulu masa PH dia pegang kementerian paling besar, paling hebat, iaitu Menteri Ekonomi. Dalam masa 22 bulan dia sebagai Menteri Ekonomi, kita tak nampak apa-apa perkara yang meyakinkan atau cemerlang ataupun boleh memberi harapan. Dan bila dia join kerajaan Tan Sri Muhyiddin, dia dah pindah daripada Menteri Ekonomi kepada kementerian lain. Bagi saya ini sudah satu pengakuan terbuka ketidakmampuan dia menguruskan ekonomi negara. Kerana tu dia minta pindah portfolio. Kalau kita dah lakukan satu kerja di kementerian itu dengan baik, dengan passionate,
kita rasa kita berkemampuan, saya kira dia tak perlu pindah ke kementerian lain. Apa yang saya nak sebutkan, baik masa 22 bulan PH mentadbir atau 8 bulan Tan Sri Muhyiddin dan saudara Azmin mentadbir, mereka gagal membawa pelan ekonomi yang boleh membantu rakyat. Ya. Ditambah dengan masalah ketidakstabilan kedudukan politik. Jadi COVID ini memberi kesan kepada ekonomi, yes. Tetapi kegagalan pengurusan negara menambahkan kesan buruk daripada COVID. Kerana itulah keperluan perubahan kepimpinan balik kepada mandat rakyat dengan pemimpin yang lebih dinamik, yang lebih progresif, yang ada track record untuk membantu rakyat keluar daripada situasi buruk hasil daripada pandemik COVID ini. Ya, bukan kita nak menambahkan masalah, kita nak membantu keluar daripada masalah. Kalau kita kata jangan tukar kerajaan pasal COVID, itu tak betul. Kerana bila pemimpin yang lemah, pengurusan yang letih, yang tak bermaya, COVID lagi menyerang. Masalah kesan COVID lagi parah. Cara kita nak keluar daripada masalah ini, memilih pemimpin dan kerajaan yang lebih stabil, lebih kuat, lebih progresif. Dan perubahan ini masih dibenarkan oleh undang-undang. Dengan syarat kita lakukan dalam proses demokrasi berparlimen, democratic process. Jangan ada usaha mengambil jalan singkat nak keluar daripada democratic process. Ya, nak gantung parlimen, nak buat kerajaan interim. Ini pemikiran-pemikiran yang boleh menambahkan lagi masalah kepada negara. Apa jaminan bila kita ada interim government, kerajaan itu cekap dan boleh mengatasi masalah? Tak boleh. Anti-SUGI. Kintsugi ini adalah konsep ataupun pemikiran Jepun di mana kalau barang berharga itu pecah, macam tembikar yang mahal, kita bila pecah tu kita tak mesti kita buang terus barang tu pasal dia berharga, ya. Barang tu dikumpulkan balik, pecahan-pecahan tembikar itu, dan dicantumkan dengan teliti menggunakan cantuman emas. Bila siap cantuman itu, orang tengok dia jadi lagi berharga kerana ada jalur emas yang mencantumkan kepingan-kepingan tembikar yang pecah tadi. Negara kita ni rasanya dah macam pecah juga dah. Macam tembikar pecah, ya. Dan yang berkuasa sekarang ni hanya pentingkan kuasa dia. Walaupun dalam ucapan dia panggil perutusan Perdana Menteri, selalu dia sebut saya ni tak main politik, saya jaga COVID saja. Itu yang dia sebut, tapi hakikatnya Perdana Menteri inilah yang paling kuat berpolitik. Sabah tu jadi pilihan raya kerana politik Perdana Menteri untuk ambil alih kerajaan Sabah yang dah dilantik oleh rakyat, yang dah terbentuk dah ada situ. Datuk Seri Syafiq Afdal sebagai Ketua Menteri dah ada dah. Tapi tak cukup lagi dia dapat kerajaan Malaysia, nak ambil juga Sabah. Ya. Dan dibuat gerakan untuk undi tak percaya dengan cara beli adun-adun, dan kemudian terpaksalah Dun Sabah dibubarkan, pilihan raya diadakan. Ini kerja siapa? Kerja siapa? Bila masa Tan Sri Muhyiddin menyekat perkara ini daripada berlaku? Tak ada. Dia tolong pergi kempen ada. Jadi janganlah hipokrit sampai macam rakyat bodoh sangat. Dia tak nak kuasa, dia tak gila kuasa. Kalau tak gila kuasa, kenapa sekarang kerajaan PH tumbang, awak ambil kerajaan daripada PH? Kerja siapa ni? Ya? Mana semangat permuafakatan yang telah kita jalin? Jadi dia paling berpolitik sekali. Politik ini hanya untuk kuasa. Itu yang menjadikan kita bermasalah pada hari ini. Negeri-negeri yang semua telah diambil, disusun balik kepada lari daripada apa yang telah ditentukan oleh rakyat dalam pilihan raya. Jadi di bawah konsep Kintsugi ini, pemimpin yang benar-benar berkelayakan boleh mencantumkan semula negara. Dan orang ni mesti ada beberapa kriteria.
dia sedia memaafkan orang lain, dia tak ambil kisah orang hentam dia, aniaya dia bersedia berunding dengan mana-mana pihak yang lain, dia boleh menerima orang lain bersama dengan dia atas prinsip-prinsip yang menjaga negara dan kepentingan rakyat dan prinsip-prinsip moral dan undang-undang yang lain. Dan orang itu bukan saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat, tetapi yang memenuhi kriteria itu pada hari ini dalam konteks budaya kintsugi Jepun adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun Mahathir ni ajak orang pandang ke Jepun, ya, tapi dia pandang masalah kereta, masalah teknologi, masalah kerja cukup masa dan on time. Tapi masalah konsep kintsugi ni Tun Mahathir nampaknya tak pakai, ya. Jadi di bawah konsep penyatuan kintsugi ini yang ditampal pecahan-pecahan tadi dengan tampalan emas, yang kita nak tampal parti-parti politik, pemimpin-pemimpin dalam negara kita ni, bukan kita kena beli emas, tetapi kalau mereka berlapang dada boleh bekerjasama untuk consolidate berasaskan prinsip-prinsip demokrasi di mana Pakatan Harapan adalah anchor yang utama dan pemimpin yang baru yang boleh diterima oleh semua, maka kesediaan mereka itu nilaiannya adalah emas, ya. Itulah yang menampal sebagai tampalan emas. Siapa sekarang ni nak mengorbankan diri dia menjadi tampalan emas bagi kepentingan rakyat Malaysia, mengatasi kepentingan diri sendiri, gila kuasa dan hanya nak berkuasa kerana nafsu dan bukan kerana kepentingan rakyat. Siapa dia? Jadi kalau kita besarkan konsep ini, saya kira pihak-pihak tadi akan kurang allergic satu sama lain. Kalau tidak, kita akan orang panggil bercempera ataupun bertaburan macam sekarang. Sedangkan masa akan berlalu, rakyat lebih menderita, budak-budak muda yang baru nak berumah tangga, nak cari kerja, lagi kecewa, lagi orang panggil desperate, lagi kehilangan arah. Ini nasib mereka ini, perasaan rakyat yang sedang berhadapan dengan masalah ekonomi yang sebenar ini perlu diselesaikan dengan cara pemimpin berlapang dada memberikan laluan kepada parti yang paling besar en blok dalam parlimen, membentuk kerajaan dengan tidak mengenepikan pihak-pihak yang lain di atas asas-asas moral, akhlak dan juga undang-undang dan proses yang berlaku dalam negara kita yang valid, yang sah. Jadi ini pada pendapat saya harapan rakan-rakan yang menggerakkan platform Malaysia Baru pada hari ini. Konsep Datuk Seri Anwar Ibrahim dan konsep PH termasuk amanah dan PKR dan DAP jugalah, ya. Ya. Kita tak boleh nafikanlah Abang Mat pun berperanan dalam PH ni, dan saya yakin beliau bersama dengan konsensus PH. Ya, PH kena intact, dia tak boleh berpecah. PH sebagai en blok 92 kerusi kena duduk sebagai satu blok. Dia pun tak boleh bagi amanah 11 kerusi, DAP 42 kerusi, tak boleh, ya. DAP, amanah dan PH kena sebagai satu blok untuk menyelamatkan negara ni. Kita dah ada 92 blok ini, blok yang terbesar, ya. Dan konsep Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah akomodatif. Dalam PC yang pertama, dia beri bayangan Tan Sri Muhyiddin pun boleh kerjasama dengan dia, ya. Bukan dia nak mengenepikan Tan Sri Muhyiddin, tetapi konsep asasnya adalah mengembalikan kerajaan kepada mandat rakyat dengan tonggak utama PH 92 kerusi. Tun Dr. Mahathir nak datang pun tak ada masalah. Tetapi janganlah orang kecil duduk atas belakang parti besar, lepas tu dia tonggang. Macam Mulalidi naik belakang naga, dia perintah naga. Tak kenalah macam tu. Ya. Itu yang jadi tak stabil, ya. Tidak natural, tidak semula jadi, ya. Kalau yang anchor ini, tonggak ini menjadi tonggak yang sebenar, yang lain-lain datang menggenapkan yang tonggak ini, so itu adalah satu asas binaan yang betul dan kuat. Ya. Bangunan pun macam tu. Piling utama tu mesti tiang besi yang kuat sekali. Kemudian nak tambah veranda, nak tambah serambi, nak tambah tangga, tak ada masalah, ya. Bangunan utama mesti besi yang paling kuat.
Jadi yang paling kuat adalah PH 92 kerusi. Tan Sri Muhyiddin kena kembalikan kerajaan tu pada PH. Ini moral, ini akhlak, ini agama. Doa apa kalau kita curi hak orang lain? Macam mana nak terima doa kita? Ya, Perdana Menteri doa, COVID kurang. Tiba-tiba COVID naik. Pasal dia curi hak rakyat Malaysia. Kalau kita curi hak satu orang, itu sudah berdosa. Curi hak rakyat. Rakyat dah beri mandat pada PH. Kamu pergi curi. Ini berapa ribu kali dosa. Jadi keberkatan itu tidak ada. Jadi Tan Sri Muhyiddin, dia kena ingat balik, ayah dia ulama, beri balik hak ini kepada PH. Barulah dia lepas akhirat esok. Kalau tidak, akhirat esok masuk kubur, susah dia. Ya? Ini bukan kata saya, ini kata Al-Quran. Kerana kita mencuri hak orang lain. Dan PAS duduk bising masalah, kalau curi kena hukum hudud. Kena potong tangan. Curi kerajaan, nak potong apa? Jadi, tak boleh tak potong langsung. Ya. Jadi, berikan balik mandat tu kepada PH, Anwar Ibrahim sebagai pengurusi, dan kita consolidate semua pihak. InsyaAllah negara kita akan maju, dan insyaAllah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, saya yakin dia sepenuhnya amanah dalam tugas baginda, dan sangat teliti, sangat berhati-hati, dan sangat fair dan adil dan saksama, dan tidak membelakangkan proses demokrasi berparlimen dengan susunan-susunan yang sedia ada, diberikan peluang untuk disusun semula sahaja, ya, dan kembali kepada susunan yang asal dengan asas-asas yang kuat, dan dikonsolidatkan dengan semua elemen-elemen, negara kita boleh melangkah dalam mengukuhkan ekonomi dan kepentingan kebajikan rakyat dengan tidak lagi terlalu berpolitiking atas kepentingan label parti masing-masing. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kena bawa lah mobil ada. Ya, macam mana dia nak tolong rakyat? Dari segi track record, dia ada track record yang baik. Dia ada hubungan dengan Qatar, dia ada hubungan dengan Turki, dia baik dengan negara China dan India, bukan macam dasar Tun Dr. Mahathir. Ya. Tun Dr. Mahathir, dia gaduh dengan India, dia gaduh dengan China, dia gaduh dengan itu, dia gaduh dengan ini. Dan walaupun kita boleh ada pendirian kita bukan mesti bila nak baik dengan China kita kena ikut telunjuk dia macam kerajaan Muhyiddin sekarang. Tetapi kita kena ada strategi yang betul bagaimana kita nak berhubung dengan negara-negara ini. Tetapi pada asasnya, bila kita leverage ataupun meletakkan kepentingan kita bersama dengan negara-negara lain ini, kita sudah ada satu kelebihan. Negara ASEAN saja dari segi pertanian, sama ada Indonesia, sama ada Thailand, mereka sangat maju dari segi pertanian. Kalau kita ada hubungan yang baik dari segi pertanian dengan negara-negara ini pun, kita sudah boleh maju. Dan kita tengok India sekarang ini, dia menjadi antara negara pengeluar makanan untuk ekspor dengan masa yang singkat, drastik di peringkat dunia. Ya. Kita boleh belajar banyak dengan India. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada hubungan yang baik termasuk dengan Rusia. Rusia juga adalah satu kuasa ekonomi yang besar dan ada kemajuan teknologi yang tinggi. Kunci kemajuan kita pada hari ini adalah kemajuan teknologi telekomunikasi, bioteknologi, kemajuan dari segi teknologi digital yang lain seperti 5G, 3D dan lain-lain. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi ekonomi umat Islam saja di Malaysia, ya, 7 bulan kerajaan Tan Sri Muhyiddin, ya, kita tak nampak apa-apa lagi. Walaupun dia kata kerajaan dia ni adalah kerajaan Melayu Islam, tapi dari segi program ekonomi tak ada apa faedah orang Melayu Islam secara konkret dapat lihat. Sedangkan tabung-tabung dana-dana dalam institusi ekonomi orang Islam, termasuk Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam ke lain-lain, adalah begitu besar. Ya. Macam-macam program yang kita boleh lakukan kalau pemimpin ini ada wawasan dan kemampuan pengurusan ekonomi yang baik.
Tetapi kita macam tersangkut, ya. Ada budak miskin 100 orang nak balik rumah daripada universiti, bagi sikit. Ini bukan program ekonomi, ini program kebajikan. Yang kita bincang ni program ekonomi, economic plan, ya. Welfare plan also bagus, dia adalah untuk menampung, ya. Tetapi bila ekonomi itu berkembang, rakyat sendiri boleh cari makan, dia boleh jaga kebajikan dia sendiri. Sekarang ni dia macam fakir miskin yang duduk minta bantuan dan ihsan. Jadi itu tidak betul, kerana setiap resources tenaga manusia ini, dia ada kapasiti dan potensi untuk dia sendiri mengembangkan kedudukan ekonomi dia bila negara mempunyai pelan ekonomi yang betul dan teratur. Jadi saya kira pihak-pihak berterbabitlah yang kena mengemukakan formula itu, bagaimana dia nak menangani masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat jelata pada hari ini. Tetapi balik kepada kunci asal, bila kestabilan politik itu wujud dengan asas yang betul yang saya telah sebutkan, itu adalah antara kunci penting mengembalikan kemantapan dan kemakmuran ekonomi. Dia satu perkara saya nak, bila doktor sebut tu, saya nak beritahu pada orang UMNO, Anwar Ibrahim ni bukan orang lain pada UMNO. Ya. Saudara mereka juga, ya. Ya. Darah daging mereka juga. Tetapi oleh kerana sejarah keluarga, perpecahan keluarga yang panjang, bergaduh dengan mak bapak, bergaduh dengan adik-beradik, maka terjadilah. Ya. Jadi kalau boleh duduk satu meja semula dengan abang yang sulung memimpin keluarga-keluarga yang lain, itu satu nikmat yang patut ditimbangkan oleh ahli-ahli UMNO juga. Ya. Saya kira ianya merupakan suatu yang adil lah untuk dipertimbangkan kalangan semua, sebab idea penyatuan ni ada sesuatu yang sangat baik. Ya. Daripada kita berpecah tanpa noktah. Lepas tu PAS pun dulu dia angkat Anwar juga. Ya. Kemudian ini saja kerana terseliuh lidah ke apa semua. Jadi benda tu boleh dipulihkan balik. Baik. Ya. Saya kira memang idea tu bukan hanya untuk politik, Datuk. Penyatuan tu ianya juga boleh berlaku baik di peringkat antarabangsa. Kalau hari ini macam Datuk sebut tu, berseteru sana, berseteru sini, saya kira ianya juga idea yang sama. Dan saya kira idea ini boleh kita kembangkan dalam konteks Malaysia. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Datuk dalam usaha kita kali ini, bersiaran kali pertama dalam konteks dialog Malaysia Baru. Dan saya kira kita juga bukan, ini kali yang pertama dan bukan yang terakhir. Boleh. Dan kita akan jemput lagi Datuk, dan kita kira bukan hanya Datuk, kita akan jemput juga ahli-ahli politik yang boleh berfikiran terbuka. Bagus. Dalam berusaha untuk konsolidasi segala kekuatan yang kita ada demi Malaysia yang kita. Jadi saya kira itu antara buah-buah terakhir Datuk untuk malam ini. Jadi saya ucapkan terima kasihlah pada semua yang sudi menonton pada malam ini. Kita jumpa lagi dalam siaran Dialog Malaysia Baharu dalam siri-siri yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Salam.